Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Ialah memandangkan kita menghampiri bulan Ramadan ni, memanglah kedatangan bulan Ramadan amat dinanti-nantikan buat seluruh umat Islam, dan kehadirannya yang terisi dengan pelbagai kelebihan menyinari hidup setiap hamba-Nya. Dan walau bagaimanapun, tiap kali menjelang Ramadan, kita pasti mendengar kehidupan saudara kita di Palestin yang diganggu dengan rejim Zionis. Dan baru-baru ini 2 tahun lepas, serangan tentera Zionis ke atas Sheikh Jarrah, dan kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, dan juga kita nak berkongsikan apa yang mampu kita bantu kepada saudara-saudara kita bersama dengan kita di pentas. Assalamualaikum. Selaku Setiausaha Agung MAPIM Malaysia, Penolong Pesuruhjaya Bersekutu, Tuan Zulhanis Zainul. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Dan juga aktivis MAPIM Malaysia, Ustaz Isman Hijaz. Assalamualaikum. Selamat datang ke pentas. Assalamualaikum. Dan kita nak mengetahui dengan lebih lanjut dan topik yang kita bawakan, tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, buah tangan buatmu Gaza. Dan ketenteraman mereka menjalani ibadah puasa ni semestinya tidak sama seperti kita yang di sini, yang segala makanan ataupun juadah yang terhidang dah pun berada di depan mata. Bagaimana sebenarnya kita nak, orang kata apa, bukan menyantuni, kita nak membayangkan perkara yang berbeza yang mereka hadapi sangat setiap beza. Tahun, saban tahun. Kita nak silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada TV Al Hijrah kerana seringkali menjemput MAPIM dalam buat bicara Assalamualaikum ini. Dan kita melihat benar apa yang diperkatakan bahawa bila Ramadan menjelang ni, masing-masing kita umat Islam akan sibuk persiapkan diri kita, persiapkan keluarga kita, persiapkan tempat ibadah kita, persiapkan segala-galanya lah untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak ni. Begitu jugalah saudara-saudara kita di bumi Gaza, Palestin, dan juga di beberapa buah negara Islam yang lain yang ini ditindas. Kalau spesifik kepada bumi Gaza ini, kita melihat bahawa mereka juga sangat menanti-nantikan Ramadan yang bakal menjelang tiba ini. Dan kita dapat rasakan bahawa mereka walaupun dalam keadaan yang tertekan, walaupun mereka ini dikepung dan sebagainya, namun semangat mereka yang berkobar-kobar ini sangat kita dapat rasakan. Hatta kita yang di Malaysia ini pun, kerana kita ada hubungan yang baik dengan masyarakat dan warga rakyat Gaza khususnya, memang sentiasa diupdate kepada kita tentang persiapan-persiapan, dan sudah pastilah mereka ini dengan keadaannya memerlukan sokongan dan dokongan daripada rakyat Malaysia. Itulah yang kita sedang rasakan buat masa ini, insya-Allah. Betul. Dan kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton kita sekarang ni, kita nak tahu juga macam Tuan Isman sendiri yang kita seringkali dengar setiap kali datang Ramadan mesti ada serangan, setiap kali datang Ramadan mesti kena ganggu rakyat-rakyat Palestin dan juga di Gaza sendiri. Macam mana sebenarnya, apa sebenarnya tindakan kita sebagai rakyat Malaysia yang mana segala kemudahan disediakan, segala apa yang kita nak ada, dapat membantu saudara-saudara kita di sana? Bantulah tadi. Jadi sebenarnya itu sebab semalam 2 hari lepas pun, sekarang ni dia dah mula, belum Ramadan pun dah start dah. Sekarang ni Zionis dah bawa masuk sekarang ni. Apa ni, bukan pelarian tau. Kalau ikutkan korang cakap Zionis ni ataupun Yahudi ni, dia nak bantu rakyat Ukraine masuk dalam Palestin. Pada dia nak bantu. Tipu je. Itu tujuan dia, nak halau orang Palestin keluar daripada Palestin sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mengharapkan banyak bantuan ni daripada orang ramai di Malaysia ni yang ada rasa. Bila cakap buah tangan daripada Malaysia ni. Bila cakap buah tangan, jangan sampai tak ada sebenarnya. Kan? Bila kita pergi bukan nak buat lawatan. Kita dah tak ada masa nak buat lawatan dah. Kita pergi terus nak serah. So, maknanya kita mengharapkan semua rakyat Malaysia yang tengok pada hari ini, tolonglah kan. Kat depan tu, dekat TV tu ada nombor akaun tu, tolong bantu. Sebab tak banyak pun, sikit pun kita kena ni. Jangan sampai tak ada langsung. Sebab bila kita masuk tu, jutaan orang mengharapkan bantuan daripada seluruh kampung-kampung tu. Kalau kita tengok bandar-bandar, memang nampak dia orang tak ada apa-apa. Cuma tapi bila kita turun lagi bawah, rumah ke rumah kan, dia orang persatuan orang semuanya memang susah. Makan paling susah sekali. Nampak dia orang macam pakai semat-semat kan. Tak, itulah pakaian dia orang. Jadi maknanya bila kita bantu macam ni, bila kita bantu, kita hantar kotak makanan kita, dia orang ni menerima ni bukan setakat dia menerima dengan hati yang terbuka tau.
Dia memang mengharapkan. Memang tak ada. Memang nak arahkan NGO lain memang tak boleh masuk sebenarnya. Cuma kita ni ada kemudahan untuk masuk menghantarkan bantuan ke sasaran yang tepat. Jadi sebenarnya kita harapkan orang Malaysia yang tengok kami pada hari ini, tolonglah kan, tolonglah jangan kira sangat sebab kita nak Ramadan ni macam-macam dah plan dah. Hari pertama sampai hari 10 aku nak pergi hotel mana. Kan hari ke-10 sampai 20 aku nak pergi mana. So maknanya cuba ambil hari tu 1-2 hari yang tak pergi, duit tu masuk dalam tabung. Boleh tak? Betul. Sebab kalau mana-mana siapa yang yang banyak makan kat luar ke restoran makan sekali pergi dekat junk food ni boleh makan habis 200, boleh tak 100 bagi kita? Sebab kita bukan merayu. Tak, kami bukannya cakap bukannya kita nak sedekah, tak, kami merayu pada mereka semua, tolong bantu kami sebab anda tak pergi sana. Kita yang pergi sana kita dapat melihat macam ni. Kalau lah andai katalah kalau Malaysia ni kita tak doa macam itu. Tapi kan baru ni kena banjir, kita dah kalang kabut. Kan? Banyak NGO yang bantu. Senang. Dekat sana dia orang kena banjir dengan perang, dengan apa semua. Anak-anak kena bunuh ni. Mak bapak sakit, orang tua yang sakit yang dekat kampung-kampung ni. Siapa nak tengok? Sebab tu kita harapkan NGO yang ada kat Malaysia ni betul-betul membantu. Dan orang ramai tolonglah kan. Nampak je tabung-tabung yang ada, tolonglah sebab bukannya kita tipu tak. Kita memang dah pergi, dah tahu bila kita bawa tu katalah bawa 2 juta, macam bawa RM2 je. Kat sana, kita bawa 2 juta 3 juta tu macam bawa RM30 je. Tak cukup pun. Kadang-kadang orang datang minta bantu. Kalau datang ni NGO sana, dalam 2 ke 30 NGO yang ada minta bantuan. Jadi maknanya kita nak pergi ni, nama besar lah, tapi peluru tak cukup. Ni sasaran tak cukup. Jadi maknanya kita harapkan orang-orang bukan peluru perang tak. Barang dia nak bagi ni. Saya minta orang Malaysia yang tengok kami ni, tolong bantulah. Bila Tuan Ismail cakap kalau bawa 2 juta pun macam RM2, maknanya segala keperluan tidak mencukupi, kena habis begitu saja. Macam Tuan Zohanis, kita nak tahu bagaimana sebenarnya yang sekarang saya tahu pada 2 tahun lepas memang kita dah tahu segala rumah-rumah rakyat Palestin pun telah diambil, dah pun diduduki oleh Puak Zionis sendiri. Dah kena halau lah. Dah dihalau semua. Dan bagaimana sebenarnya saluran ataupun apa sebenarnya saluran yang MAPIM Malaysia sendiri gunakan untuk sentiasa cakna tentang perkembangan semasa, tentang keadaan yang sedang berlaku di sana, Tuan? Ya, betul. Kalau kita lihat keadaan yang sekarang ini, kita sedar dan kita faham bahawa ramai NGO yang sering menghantar bantuan ke sana. Cumanya kelebihan MAPIM ini sikit adalah kita ada wakil kita yang memang ada di sana. Jadi segala maklumat, segala info terbaru yang kita dapat saksikan, kita mudah dapat akses tu. Jadi dan sahabat-sahabat kita ini hanya menunggu arahan daripada kita untuk menggerakkan segala bentuk bantuan yang nak disalurkan. Dan untuk MAPIM sendiri kita pecah kepada beberapa elemen bantuan yang kita telah susun, antaranya bantuan semasa, bantuan jangka masa pendek dan juga bantuan jangka masa panjang. Yang kita memang dah strategik lah, memang strategize kita punya bantuan, dan ianya bukan bersifat bermusim. Ianya bersifat berlanjutan, berterusan. Sebab kita memang seolah-olah memang kita berada di bumi Gaza itu sendiri. Memang kita bertapak di sana dan kita menjalankan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain lah, NGO yang lain. So kalau tanya macam mana platform MAPIM, kita bukan sekadar menghantar bantuan ikut bermusim, kita memang ada orang wakil kita yang sentiasa 24 jam ada di sana. Dan bantuan kita dapat salurkan melalui kita punya talian-talian kita lah, insya-Allah. Lagi satu kita dapat mereka ke sana, kita wakil kita sentiasa bagi laporan. Apa yang selalu diupdate, yang mana kita tahu kat mana keperluan dia orang. Perkembangan apa sahaja. Memang semua kita tahu. Insya-Allah. Kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan bentuk sumbangan ataupun bentuk bantuan yang disediakan di sana. Macam Tuan Ismail kata, dekat sana saja dah berpuluh juga NGO yang ada di sana, yang bertapak di sana. Kita nak mengetahui dengan lebih lanjut, tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami kembali selepas ini. Ayo bercuti ke negara Balkan bersama Kembara Sufi Travel and Tours. Travel agency yang mengutamakan keselesaan anda. Pakej terhebat. Menjadikan percutian yang menarik? Hubungi Kembara Sufi Travel and Tours, peneraju pakej pelancongan Muslim terbaik.
Cemburu dalam rumah tangga itu biasa, tetapi menikmati kematian yang dicemburui itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Bersedekahlah untuk merasai indahnya husnul khatimah, berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi sekarang. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan buah tangan buatmu Gaza. Apa sumbangan kita? Apa usaha daripada kita untuk membantu saudara kita yang berada dalam kesusahan di bumi Palestin? Kita nak teruskan perbincangan kita. Mungkin Tuan Zohanis boleh kabarkan kepada penonton-penonton yang sedang menonton kita sekarang ni antara bentuk bantuan yang telah dilakukan di bumi Gaza, di Palestin sendiri, daripada sumbangan ataupun bantuan-bantuan daripada rakyat kita sendiri yang berada di sana sekarang. Okey, terima kasih. Antara bantuan yang telah kita laksanakan sejak 2012 lagi, bukan baru, kita dah daripada 2012 kita dah mula bertapak di bumi Gaza, dan antara yang kita buat adalah yang paling besar kita buat adalah Rebuild Gaza Foundation Campaign, iaitu membangunkan semula bumi Gaza ini dalam kempen yang kita buat bersama dengan rakyat Malaysia dan rakan-rakan NGO yang lain. Dan antara kandungan Rebuild Gaza Foundation ini adalah pembinaan long term, sehingga hari ini masih lagi digunakan, iaitu masjid. Kita dah bina hampir 9 buah masjid di Gaza. Daripada 9 tu satu je kena bom, bang. Satu kena bom. Paling cantik. Paling cantik, paling besar. Paling cantik, paling besar. Dan pernah dilawati oleh Perdana Menteri kita waktu tu, Taman Najib lah. Datuk Seri Najib pernah pergi sekejap tengok masjid tu, dan sekarang ni dah kena bom. Sekejap je? Ramadan, setahun digunakan. Waktu Ramadan juga? Ramadan juga. Okey, tengok serangan dia memang Ramadan lah. Jadi 9 buah masjid kita bina, satu kena bom lah. Tapi yang kena bom tu pun kita dah bangunkan semula jadi musola kecil, sebab benda tu, kawasan tu dah ditargeted. Okey, itu pertama. Dan antaranya adalah bantuan ke perubatan, pendidikan, pertanian, dan juga kita bantu dari segi IKS ni, maksud dia microcredit project yang kita sedang dan kita telah pun laksanakan. Dan sekarang ini yang terbaru ini, insya-Allah kalau Allah izinkan dengan dapat sokongan daripada rakyat Malaysia semua, kita sedang merancang untuk membangunkan 3 buah apartmen untuk pelarian Gaza ataupun mereka yang terkesan akibat peperangan 2 tahun yang lepas, Jarrah itu. Banyakkan hasil daripada peperangan di Jarrah itu, Gaza juga terkena tempiasnya. Dan kebanyakan mereka ini, rumah mereka telah pun musnah. Dan kita kenal pasti hampir 100 keluarga untuk kita bangunkan 3 buah apartmen di bumi Gaza. Dan kita alhamdulillah kita pun dah dapat tanah wakaf daripada kerajaan Gaza. Tanahnya diwakafkan, kita akan bangunkan apartmennya, insya-Allah. Itu yang terbaru daripada MAPIM lah. Okey, selain daripada itu, Ramadan macam biasalah, bentuk bantuan makanan, bantuan perubatan, sedikit dana untuk mereka untuk beraikan Ramadan ini. Itu semua kita akan berikan macam biasa, insya-Allah. Bila bercakap pasal bantuan ni, berkenaan dengan bantuan, macam Tuan Zohanis pun dah terangkan apa bentuk bantuan yang telah disediakan ataupun yang telah dilakukan di bumi Gaza juga. Antara lainnya, mungkin Tuan Isman boleh kongsikan kepada kita dari segi sumbangan rakyat Malaysia. Saya teringat macam Tuan Isman katakan sebentar tadi, 2 juta macam bawa 20% 2 ringgit saja. Betul. Apa sebenarnya, adakah ia mencukupi daripada rakyat kita yang berada di sini sendiri, membantu dari segi sumbangan dana kepada mereka di sana? Adakah mencukupi ataupun apa sebenarnya harapan Tuan Isman sendiri kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton? Saya mengharapkan sebenarnya kita lebih banyak kutipan dana, sebab dekat sana kita nak bantu bukan negara yang aman tau. Negara perang. Dan kita tak boleh nak bantu semua, tak boleh. Memang tak terapat, memang tak mampu. Sebab tu cakap kita bawa sikit pun, kita bawa banyak pun tak cukup. Satu lagi, mereka tak ada pendapatan, rumah dia tak ada. Ada yang duduk tepi-tepi kan, rumah kadang-kadang kongsi ramai-ramai. Itu yang paling susah. Macam mana dari segi keluarga kan, jadi maknanya sebab tu tadi kita nakkan dana ni, kita nak buat apartmen ni, banyak bilik, banyak rumah dalam tu, untuk mereka ni ditempatkan tempat yang agak selesa. Memang kita tengok kan, macam baru ni kena banjir dekat Langat kan, tahu kan. Tapi NGO kita memang banyak membantu. Kita memang senang sangat. Dan saya pun berbanggalah sebab bila kita buat program macam ini, untuk kutipan dana Gaza ni, satu Malaysia kita pergi, memang sambutan bagus. Saya cakap sambutan memang bagus sangat. Orang Malaysia memang, saya memang salut orang Malaysia sebab untuk tabung bantuan ni memang mereka tak ada cakap tak ada nak belah bagi. Dia orang bagi. Kan, tak banyak sikit. Betul. Tapi yang tak banyak sikit pun, banyak kita bawa tu pun
memang tak mencukupi. Tapi memang kita bukanlah nak bawa dalam 2-3 bilion, tak adalah. Maknanya kalau kita saya cakap tadi mengharapkan banyak lagi jumlah-jumlah yang hadir, yang datang kan. Mungkin kalau nak bagi barang kita tak mampu nak bawa. Kita memang harapkan dana wang, duit lah. Sebab kalau nak beli barang kita nak bawa lagi. Tapi kalau dulu macam ada satu program yang kita boleh dekat di Marmara tu yang kapal lah tu senang masuk itu Gaza kena attack bila dapat masuk. Masuk. Sekarang dah susah dah. Tambah sekarang ni Ramadan ni Zionis dah bawa masuk bawa masuk rakyat Ukraine. Itu orang Yahudi tu masuk tu. Bukan orang biasa. Dia betul cakap tadi memang nampak membantu. Rupanya tujuan dia nampak membantu, tapi tujuan awal dia lah nak halau orang. Kalau kita pergi Tel Aviv, saya pernah pergi Tel Aviv. Kita tengok satu masjid tu dia yang boleh gunakan untuk sembahyang. Lepas tu dia kena masuk tempat lain, tanah lain. Sedangkan tu semua tanah Palestin. Benar dah kena ambil sembahyang, lepas sembahyang dia kena balik, dia kena keluar kawasan yang tempat lain. Jadi kesian. Jadi tanah tu. Jadi maknanya kalau kita nak beli tanah pun nak kena pakai duit. Bukannya boleh pakai air liur je. Jadi maknanya kena satu kita nak pergi ni mungkin bukan sangat maping ni Zul. Banyak lagi NGO yang berusaha untuk menyelamatkan Gaza. Tapi Ramadan ni tolong Ramadan ni. Jadi mungkin dalam minggu pertama tu kita dah boleh. Sekarang pun dah hantar dah sebenarnya. Kita nakkan lagi minggu kedua, minggu ketiga sebab mereka pun berhak untuk menyambut Ramadan dengan baik sebenarnya. Walaupun tak kenyang tapi adalah makanan yang dia masuk ataupun blanket yang dia boleh pakai ataupun baju-baju yang selesa sebab mereka itulah baju dia orang. Kan terutama sekarang masa sejuk sekarang ni. Walaupun dah hujung-hujung tapi sejuk. Anak-anak yang kalau kita nak pergi, kita kalau pergi melancong, pergi Turki dengan glove lah, dengan snorkel semua. Dia orang tak ada. Dia orang setakat baju kujuk biasa je. Kaki ni Allah pecah-pecah nak tengok anak-anak sendiri. Mereka ni mati bukan mati lapar tau, mati sejuk. Jadi maknanya bila kita hantar bantuan dapat glove ni punyalah suka dapat pemanas badan ni, pemanas tu kan. Suka sangat-sangat. Dia nak beli tak duit. Jadi macam tu tabung dana macam Gaza dah ada. Tuan-tuan tolonglah kan. Bagi kalau ada 2 juta rakyat Malaysia bagi RM10, saya rasa cukup lah. Allahuakbar. Kalau 2 juta yang tengok hari ni boleh bagi RM10 masuk dalam akaun tu, saya rasa kita pergi tu dengan keadaan yang cakap berbangga lah sebab ni rakyat Malaysia tolong Gaza, tolong Palestin insya-Allah. Setuju insya-Allah. Kita doakan dan kepada rakyat Malaysia ataupun yang sedang menonton kita sekarang ni, penonton-penonton kita, Tuan Zohanis selaku penutup dalam masa yang berbaki ini, antara harapan dan juga bentuk keutamaan pihak MAPIM Malaysia sendiri untuk membantu rakyat Gaza di Palestin. Silakan. Terima kasih. Bagi MAPIM Malaysia, kita menyerulah seluruh rakyat Malaysia yang bersama melihat TV Al-Hijrah pada pagi ini untuk sama-sama kita niatkan untuk sebahagian daripada Ramadan kali ini yang kita PKP 2 tahun ni, kali ini Allah buka peluang pada rakyat Malaysia untuk kembali. Kita boleh ziarah masjid-masjid kita, dimarahkan masjid-masjid kita je. Apa kata kita jadikan Ramadan kali ini lebih bermakna daripada Ramadan-Ramadan yang lepas, dengan kita berkongsi sedikit rezeki yang kita ada ini untuk saudara-saudara kita yang tak berpeluang macam kita ini. Mereka di Gaza ni bukannya sebab apa? Satu, perang. Yang kedua, harga barang meningkat. Harga barang jadi terlalu mahal di sana. Boleh dapat tapi mahal. Sebab apa? Dikawal oleh Israel dan sebagainya. Jadi keadaan mereka sangat-sangat memerlukan bantuan kita. So bagi MAPIM Malaysia, kita menyeru sumbangan rakyat Malaysia yang sebaik mungkin. Dan saya teringat hadis Rasulullah SAW yang sangat hebat hadisnya, iaitu yang paling mudah dan paling hebat, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberi manfaat kepada insan yang lain. So jadikan Ramadan kali ini sebagai pembakar semangat kita untuk mencari redha Allah, insya-Allah. Amin. Itulah harapan kita, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Kita di TV Al-Hijrah juga sentiasa mendoakan yang terbaik. Terima kasih. Segala urusan dipermudahkan. Terima kasih. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Zohani Zainul selaku Setiausaha Agung MAPIM Malaysia, penolong Suruhanjaya Bersekutu, dan juga Tuan Ismail Hijaz selaku aktivis MAPIM Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Tuan. Mewar-warkan kepada rakyat Malaysia sekarang ni, kita nafkahlah, kita infakkanlah harta kita ke jalan Allah kerana ia dapat membersihkan hati dan menyucikan jiwa kita, di samping memberi faedah
serta pertolongan kepada orang lain, insya-Allah. Kita dah pun berada di penghujung siaran. Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung Assalamualaikum pada pagi ini. Insya-Allah berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya nak melaburkan tirai Assalamualaikum. Segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk adalah kelemahan daripada saya sendiri. Insya-Allah. Sekian dulu daripada saya, Aula Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.